dan kita masih berada di dalam bab yang berkenaan dengan jual beli yang diharamkan. Jadi kita telah sampai kepada bahagian yang mana penulis mengatakan al-buyu'ul muharramah. Ini adalah jual beli yang diharamkan. Jadi kita lihat dalam Islam ada perkara jual beli diharamkan tetapi dia sah. Yang maksudnya jual beli sah tapi perbuatan diharamkan. Ada pula kita mengatakan jual belinya diharamkan dan tidak sah. Jual belinya diharamkan yang tidak sah. Maka penulis akan membicarakan tentang jenis ini jual beli yang diharamkan, akan tetapi dalam segi sahnya akad, dia merupakan akad yang sah. Ini adalah misal yang akan didatangkan oleh penulis. Maka beliau mengatakan yahrumu al-bai'u fi suwarin. Diharamkan kita melakukan jual beli dalam beberapa misal. Dalam beberapa misal ataupun kita mengatakan situasi. Yang pertama sekali adalah an yabi'a hadirun libadin. Ini kita ada istilah ini dalam fikih muamalat yang dikenali sebagai bai'ul hadir libad. Jadi berkenaan dengan perkataan hadir ini di sini maksudnya orang yang tinggal di kota. Al-bad yakni orang yang datang ini daripada kampung. Jadi kalau dalam bahasa kita mengatakan orang bandar dan orang kampung. Jadi keadaannya adalah orang yang datang daripada kampung ini, mereka datang ini dan membawa beberapa barangan untuk dijual di kota. Jadi apa yang berlaku adalah orang yang di kota, yang di sini dikenali sebagai hadir, orang yang tinggal di kota, bi an yaqula lil al-hadiru lil badawi, dia mengatakan kepada orang yang datang daripada kampung ataupun daripada padang pasir, dalam bahasa Arab kita panggil badawi. Badawi yang ini maksudnya orang Badui ni dia adalah orang yang tinggal di kampung. Beza dengan hadiri ataupun hadari, orang yang tinggal di kota. Jadi orang yang tinggal di kota ni mengatakan kepada orang yang datang daripada kampung, alladhi qadima bisil'atin, yang orang daripada kampung ini dia datang dan membawa barangan untuk dijual di kota. Wahia mimma yuhtaju ilaihi fil balad. Jadi orang daripada kampung ini mendatangkan barangan yang dia nak jual di kota, dan barangan ini merupakan barangan yang diperlukan oleh orang yang berada di kota. Jadi ini keadaannya. Yakni orang daripada kampung datang untuk menjual barangan mereka di kota, dalam keadaan orang yang di kota ini memerlukan kepada barangan tersebut. Tapi apa yang berlaku adalah datang satu orang daripada kota kepada orang Badui ini mengatakan la tabi' al-an, jangan kau jual ini sekarang. Sebab orang ini dia lihat orang di kota ini memerlukan kepada barangan ini. Jadi kalau sekiranya kita dapat sekat barangan ini sampai kepada kota, lama kelamaan kita boleh menaikkan harganya, maka ini adalah perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan. Yang misal saat kita tinggal dalam satu tempat, kita tahu orang memerlukan ini, tetapi kita sengaja tidak mau jual sehingga harganya naik dan naik baru kita jual. Maka ini perbuatan yang diharamkan. Jadi orang yang di kota ini mengatakan la tabi'il an hatta abi'aha lak. Dia mengatakan jangan kau jual ini sekarang sehingga aku jualkan untuk engkau. Jadi orang ini apa dia buat? Dia simpan barangan ini dan dia jual sedikit-sedikit dengan harga yang tinggi. Kenapa dia jual sedikit-sedikit? Sebab kalau dia jual kesemuanya, ini adalah kaedah seperti mana kita faham, kalau sekiranya barangan itu wujud dengan banyak, maka harganya akan turun. Tapi kalau barangan itu wujud dengan sedikit, maka harganya naik. Jadi apabila ada banyak orang yang memerlukan dan barangan itu barangan yang sedikit, maka harganya akan naik. Ini adalah perkara yang lumrah dalam jual beli. Apabila kita dah high demand, maka dia punya harga juga akan naik. Lebih-lebih lagi kalau barangan itu tidak ada ataupun sedikit yang wujud, maka ini menjadikan barangan tersebut adalah barangan yang mahal. Jadi ini yang dimaksudkan dengan bai'ul hadir libad.
Jadi orang yang daripada kota ini mengambil kesempatan daripada orang yang datang daripada kampung untuk menaikkan harga barangan tersebut dengan dia menyimpankannya dan hanya menjual sedikit-sedikit ataupun tidak menjualnya sehingga barangan itu menaiki harga. Ini adalah benda yang pertama. Dan ini zaman sekarang banyak berlaku seperti ini. Zaman sekarang yang kita lihat, orang sengaja melakukan perkara seperti ini. Apabila mereka mengetahui negeri ini misalnya memerlukan perkara ini, maka mereka kontrol semua barangan yang masuk dalam negeri tersebut dalam bentuk makanan sebagai misal. Jadi mereka menaikkan harga sehingga akan menyebabkan masalah yang besar daripada orang yang tinggal dalam negara tersebut, dan ini banyak berlaku di dunia sekarang apabila naik harga barangan. Nombor 2, wa an yatalaqqal rukban fayukhbirahum bikasadi ma ma'ahum liyashtariya minhum birubnin. Jadi yang kedua adalah apa yang dikenali sebagai talaqqi rukban. Yang ini maksudnya dua manusia ini penjual dan pembeli, maka mereka melakukan akad jual beli. Satu datang daripada luar dan satu daripada dalam negeri. Jadi apabila orang daripada luar nak menjual barangan mereka kepada orang yang dalam negeri, maka mereka diberitahu bahawasanya barangan mereka ini tidaklah begitu mahal dan murah dan sebagainya, supaya ia dibeli dengan murah. Akan tetapi apabila dijual dengan harga yang sangat tinggi. Maka ini juga adalah daripada jual beli yang diharamkan. Ini yang dimaksudkan dengan istilah talaqqi rukban. Dan misalnya adalah orang misalan dia apabila dia beli barang daripada orang luar, orang yang tinggal daripada luar negeri misalan, dia beli barangan daripada orang yang daripada luar negeri dengan harga yang sangat murah, sangat murah, dan dia menerangkan kepada orang ini barangan ini tak laku, barang ini tak bagus, tak gini. Jadi orang ini pun tidak menaikkan harga. Dia menipu, dia melakukan penipuan kepada orang yang menjual yang barangan ini tidak ada harga. Akan tetapi pada hakikatnya barang ini ada harga. Maka dia beli dengan harga yang sangat murah. Tapi apabila dia menjual dengan barangan yang sangat mahal, dan hakikatnya barangan ini bukan dia yang memiliki. Dia setakat jadi ejen saja. Jadi ada orang dia tidak memiliki apa-apa barangan. Yang kesian adalah orang yang berusaha untuk menjual barangan mereka. Tetapi mereka datang sebagai ejen, mereka beli barangan itu dengan murah, selepas itu jual dengan berlipat ganda, dan pada hakikatnya mereka tidak melakukan apa-apa, melainkan mereka orang tengah sahaja. Maka ini dalam Islam kita mengatakan tidak dibolehkan, sebab di dalamnya ada unsur penipuan dan kezaliman kepada orang yang menjual barangan itu pada asalnya. Nah, jadi ini yang dimaksudkan dengan talaqqi ar-rukban. Yang ketiga adalah an yasuma ala saumi akhi. Ini adalah berkenaan dengan apabila kita nak membeli barangan, kita lihat ada orang sudah membelinya. Jadi apa kita buat? Kita menaikkan harganya supaya kita dapat membelinya. Jadi penulis ini mengatakan bi an yazida fi sil'ati ba'da istiqrari thamani. Dia menaikkan harganya. Dia lihat satu orang misalnya dia beli barangan ini selama $12. Jadi kita datang kepada orang yang menjual, mengatakan saya akan beli daripada awak dengan $15. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Nabi SAW tidak mengizinkan perkara seperti ini. Ia boleh menyebabkan masalah di antara dua manusia. Jadi apabila seseorang itu sudah melakukan pembelian, maka kita tidak boleh memasuki dan kita mendatangkan harga yang lebih tinggi supaya kita dapat membelinya setelah orang tersebut sudah bersetuju untuk membeli daripada harga tersebut, dan penjual juga telah bersetuju untuk menjual dengan harga yang disebutkan. Itu sebab penulis ini mengatakan ba'da istiqrari tsaman, apabila harganya sudah wujud. Jadi saya harap tidak ada masalah. Yang keempat adalah wa an yabi'a ala bai'i akhihi bi an yaqula lil mushtari. Sekarang ini pula keadaan agak berbeza sedikit. Satu orang misalan dia sudah beli. Dia sudah beli.
datang yang ini satu orang lain yang mengatakan ini kepada si pembeli, ifsakhil bai'a wa ana abi'uka bi arkhasa minhu. Yang pembeli ini apabila dia telah ini membeli, kita datang kepadanya, kita mengatakan awak kembalikan barangan ini, saya akan jual kepada awak barangan yang sama dengan harga yang lebih murah. Nampak? Maka ini berbeza dengan tadi. Tadi kita mengatakan satu orang ini sudah beli, kita mengatakan kepada penjual yang kita akan beli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi penjual membatalkan penjualan yang dia telah menjualkan kepada yang membeli tadi untuk menjual kepada kita. Ini adalah ayyasuma ala saumi akhi. Ini yang ketiga tadi. Yang keempat pula, yakni kita mengatakan kepada si pembeli, orang yang sudah melakukan pembelian. Kita mengatakan kepada ni, awak batalkan jual beli tadi, maka saya akan jual kepada awak dengan harga yang lebih murah. Ini juga adalah perbuatan yang diharamkan. Yang kelima, wa an yanjusa bi an yazida fi sil'ati wa huwa ghayru raghibin fiha liyargha biha ghayruhu. Sekarang ini satu orang ini misalnya ini dia lihat ada orang ini sedang nak membeli sesuatu. Jadi dia mengatakan kepada penjual, saya akan beli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi misalnya dia mengatakan saya beli dengan harga $15. Orang ini datang dia mengatakan saya beli dengan $18. Jadi orang yang pertama mengatakan tak apa, saya akan beli dengan $20. Lagi satu orang yang sama tadi datang mengatakan saya akan beli $22. Tetapi dia melakukan ini semua bukan disebabkan dia mahu barangan tersebut. Akan tetapi dia hanya nak mendatangkan ini penipuan kepada orang yang membeli ini. Jadi dia menaikkan harga bukan disebabkan dia mahu membeli barangan tersebut. Akan tetapi dia sengaja melakukannya supaya dia dapat mendatangkan kemudaratan kepada orang yang mahu membeli barangan tersebut. Ini adalah apa yang dikenali sebagai bai'un najash. Najash ini maksudnya kita menaikkan harga, tapi dengan maksud untuk kita mendatangkan kemudaratan bagi orang yang lain. Yang keenam adalah wa an yabi'al 'inaba mimman yattakhidhu khamra. Diharamkan kita jual jus anggur untuk orang yang akan membelinya untuk buat arak. Tidak dibolehkan. Sebab kita menjadi sebab. Kita mengatakan yang dijual arak ini adalah diharamkan. Jadi kalau kita jual jus anggur kepadanya, maka kita membantunya dalam maksiat. Tidak dibolehkan. Seperti mana juga Imam Razali dan Bidatul Hidayah mengatakan, tidak dibolehkan kita menjual senjata kepada perompak. Tidak dibolehkan kita menjual senjata kepada perompak. Sebab kita mengetahui orang ini akan menggunakan barangan itu untuk kemudaratan. Maka tidak dibolehkan kita menjualnya. Fa in ba'a fi hadhihi suwari kulliha al-muharramati sahhal bai'. Akhir sekali penulis mengatakan ini adalah jual beli yang diharamkan, dan kalau sekiranya seseorang itu melakukannya, maka ini kita mengatakan perbuatan yang diharamkan. Akan tetapi dalam hukum ahkam ini jual beli tersebut adalah jual beli yang sah. Selepas itu beliau mengatakan tafriqus safaqati wa ta'adduduha. Ini adalah fasal yang berkenaan dengan tafriqus safaqah. Yang tafriqus safaqah ini maksudnya kita membezakan akad bagi dua benda dan lebih. Kita membezakan akad. Jadi penulis akan memberikan misal. Beliau mengatakan wa in jama'a fi aqdin wahidin ma yajuz wa ma la yajuz. Ini adalah misal ini. Yang pertama, kalau sekiranya kita melakukan akad, di dalam akad tersebut ada perkara yang dibolehkan, ada perkara yang tidak dibolehkan. Jadi seperti apa? Misla abdihi wa abdi ghairihi bi ghairi iznihi. Satu orang misalnya dia membebaskan hamba. Jadi dia mengatakan saya membebaskan hamba saya dan juga hamba kawan saya. Jadi sekarang dia dalam satu akad ini ada dua perkara. Pertama sekali dia mengatakan dia membebaskan hambanya, dan yang kedua dia membebaskan hamba kawannya. Maka pembebasan bagi hamba kawannya tidak sah sebab hamba itu bukan miliknya. Tetapi bagaimana dengan pembebasan bagi hambanya? Maka di sini kita mengatakan apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Apa yang dibolehkan adalah dia membebaskan hambanya, dan apa yang tidak dibolehkan adalah dia membebaskan hamba bagi kawannya.
Maka ini kita mengatakan tafriqus safaqah. Kita membezakan apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Maka apa yang boleh sah. Jadi dia mengatakan saya membebaskan hamba saya dan hamba kawan saya. Hanya hambanya sahaja dibebaskan, tapi bukan hamba kawannya. Tanpa yang ini izin yang ini daripada kawannya. Ini melainkan ini kalau sekiranya kawannya ini mengizinkannya. Itu adalah perkara yang berbeza. Au khamrin wa khal. Dia mengatakan saya jual arak ini dan cuka. Saya jual arak dan cuka. Jadi macam mana sekarang? Dia jual satu benda yang halal, satu yang tak halal. Jadi maksudnya dalam akad itu ada benda yang dihalalkan untuk dijual, ada benda yang tidak dihalalkan untuk dijual. Maka di sini penulis ini mengatakan sahha fi ma yajuzu biqistihi minas saman. Jadi sekarang kita lihat ini berapa dia jual? Dia jual satu botol cuka dengan satu botol arak dengan $20. Cuka ini $10, arak $10 misal. Jadi dua-dua dia jual. Maka kita mengatakan hanya cuka saja yang sah. Hanya cuka saja yang sah. Maka hanya $10 tadi yang ini menjadi halal. Hanya $10 yang menjadi sah. Manakala $10 yang kedua tidak sah sebab dia menjual sesuatu yang diharamkan. Batala fima la yajuz. Apa yang tidak dibolehkan, iaitu jual arak, akad tersebut adalah batil. Walaupun kita mengatakan dia dalam akad yang sama. Kita mengatakan bahagian daripada penjualan yang ini bagi benda yang najis tadi tidak sah. Walil mushtari al-khiyar in jahilal hal. Tapi bagi orang yang menjual dibolehkan, yang ini baginya ada pilihan sama ada dia nak meneruskan jual beli tadi ataupun dia tidak mahu yang ini melakukan yang ini jual beli tadi. Kalau sekiranya dia tidak mengetahui tentang yang ini perkara ini, maka dia diberikan pilihan sama ada dia nak meneruskan jual beli ataupun dia tidak meneruskan. Dia meneruskan jual beli bagi benda yang halal tadi, yang ini cuka tadi. Tapi dia mengetahui batal yang ini bagi yang ini arak tadi, yang ini tidak sah. Nah, jadi insya-Allah ini kita berhenti ini di sini dan kita akan meneruskan ini pada pengajian yang akan datang pada yang seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.